Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya akan menerangkan atau membentangkan subjek dirasah al-aqidah an-nasiyah, kod subjek USI 31003, dan saya akan membentangkan iaitu tajuk saya iaitu Tamhid ketiga. Dan nama saya Nik Muhammad Abid bin Muhammad Duha, nombor matrik 061878, daripada Ijazah Sarjana Bonda Usuluddin dengan Kaunseling, dan di bawah kelas Usul B. Yang pertama, At-Tamhid Al-Thalith fi bayani ishtighal bihadha al-ilm min furudil kaifiyat. Berkecimpung dalam menjadi pakar ilmu kalam ini, menghuraikan secara terperinci tentang hubung kait isu yang berkait dengan ilmu kalam ini. Ilmu kalam ini termasuk dalam disiplin ilmu kumpulan, iaitu ilmu yang dikategorikan sebagai fardu kifayah dan bukan fardu ain. Bukti yang menunjukkan bahawa ilmu itu bukan ilmu yang difardukan bagi setiap mukallaf. Kita sudah faham apabila kita melihat penerangan dalam pelajaran yang lepas. Sekarang telah nyata pada kita bahawa tidak wajib ke atas semua manusia yang mukallaf kecuali mempercayai dalam hati yang jelas. Itu sudah cukup. Itu sahaja yang wajib dan tiada lainnya, kata Imam Al-Ghazali. Selepas kita percaya, kita bersihkan hati kita dari perasaan ragu-ragu, syak wasangka tentang iman yang wajib kita percayai. Yang sebenarnya menjadi wajib kita menghilangkan dan menjadi fardu ain kepada seseorang itu apabila belajar ilmu ini. Sekiranya ilmu ini dapat menghilangkan keraguan bagi orang yang mengalami keraguan dan kekeliruan dalam masalah ketuhanan atau dalam masalah tauhid, maka kita boleh simpulkan bahawa ilmu ini wajib baginya. Jika kita berkata dalam isu ini ada komen yang dikemukakan oleh orang yang tidak bersefahaman dengan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ada membuat satu andaian menjawab persoalan yang diteguhkan itu. Kenapa ia menjadi fardu kifayah? Sedangkan Imam Al-Ghazali telah menegaskan bahawa kumpulan manusia yang ada dalam masyarakat ini memberi mudarat kepada mereka dan tidak akan memberi manfaat pun kepada mereka. Apa yang kita ketahui adalah apa yang perlu kita yakini. Dan itulah yang akan menghilangkan keraguan dalam asas-asas akidah dan merupakan satu kewajipan bagi kita. Dan berlakunya keraguan dalam diri seseorang itu adalah perkara yang harus dan bukan perkara yang mustahil. Boleh jadi berlaku, dan walaupun ia berlaku mungkin hanya segelintir ataupun dalam kalangan kecil saja. Dan melakukan dakwah kepada makhluk atau berdakwah kepada kebenaran atau dengan kebenaran menggunakan dalil-dalil yang kukuh kepada orang yang menegakkan kebatilan dalam diri mereka, dan dalam waktu yang sama dia mempunyai kefahaman dan kecerdikan hujah-hujah yang dikemukakan kepadanya. Cara itu merupakan cara yang paling penting dalam urusan agama kita. Disebabkan itu Imam Al-Ghazali menerangkan bentuk fardu kifayah. Kemudian ada kemungkinan kita andaikan bahawa ada orang yang melakukan bid'ah ini tampil ke hadapan untuk menyebarkan kesesatan mereka kepada masyarakat yang berpegang kepada akidah yang sebenar. Kalau perkara itu berlaku, Imam Al-Ghazali mengatakan mesti akan ada seseorang yang tampil ke hadapan untuk menangani isu-isu ini. Isu yang telah dikelirukan oleh orang yang bid'ah tadi, dan akan memberitahu kedudukan mereka yang sebenar, dan
membasmi pandangan-pandangan mereka yang sesat tersebut dengan menyifatkan ia dengan suatu pandangan yang sangat tidak boleh diterima, iaitu satu pandangan yang buruk, dan perkara tersebut tidak boleh ditangani kecuali dengan orang-orang yang alim dalam bidang ini. Maka tak sunyi bagi sesuatu tempat itu kemungkinan besar dalam satu tempat itu akan ada peristiwa-peristiwa seumpama ini. Jika begitu, mesti ada setiap tempat, setiap daerah ataupun setiap negeri itu mempunyai seorang yang akan menegakkan dan yang berkecimpung dalam mempelajari bidang ilmu kalam ini untuk menentang dakwah-dakwah orang bid'ah dan berusaha membimbing orang-orang yang tersasar dari jalan yang benar, dan juga akan membersihkan hati-hati masyarakat yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah tadi dari kekeruhan pelbagai kekeliruan yang mengerumi hati mereka. Kalaulah tidak ada satu tempat itu seorang yang alim dengan ilmu ini, bermasalahlah semua ahli dalam masyarakat tempat itu dan berdosalah mereka. Sebagaimana kalaulah satu tempat itu tiada seorang pun doktor perubatan yang boleh menangani isu penyakit yang ada pada setiap tempat itu, maka berdosalah mereka yang tinggal di kampung itu kerana tidak belajar tentang ilmu kedoktoran atau tidak ada ahli yang faqih tentang ilmu fiqh menangani isu-isu fiqh dalam satu tempat itu, maka berdosalah ahli kampung itu. Barang siapa yang rasa ingin berjinak-jinak dalam mempelajari ilmu fiqh ini atau ilmu kalam dan merasa dirinya tidak cukup masa, namun dalam kampungnya itu tiada orang lain selain dia untuk mempelajari ilmu tersebut, tetapi yang mana perlu didahulukan. Lalu orang tersebut meminta fatwa daripada Imam Al-Ghazali untuk menentukan ilmu apa yang patut dipelajari olehnya di antara ilmu fiqh ataupun ilmu kalam. Imam Al-Ghazali mengeluarkan fatwa mewajibkan ke atas orang tersebut untuk mempelajari ilmu fiqh terlebih dahulu. Jangan belajar ilmu kalam dahulu. Adapun bukan ilmu akidah, kerana akidah itu fardu ain dan wajib untuk kamu mengetahuinya. Ilmu kalam yang dimasukkan dengan lidah ilmu kalam itu, keduanya wajib belajar di antara ilmu kalam dan ilmu fiqh. Namun, belajarlah ilmu fiqh dulu, kata Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kerana ramai sangat orang yang berhajat kepada ilmu fiqh ini berbanding ilmu kalam. Isu-isu dalam kehidupan lebih banyak daripada ilmu kalam, dan isu-isu dalam kehidupan lebih banyak berkait dengan isu ilmu fiqh ini. Isu-isu ilmu fiqh lebih banyak berlaku dalam masyarakat berbanding ilmu kalam. Dengan sebab itu, seseorang itu tidak mungkin bebas sama ada waktu siang ataupun waktu malam untuk berhajat kepada ilmu fiqh dalam menangani isu fiqh yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Dan terdedah pelbagai keraguan yang memerlukan penyelesaian ilmu kalam ini. Jarang berlaku berbanding dengan pelbagai isu yang timbul dalam isu fiqh dalam kehidupan seharian. Kalaulah dalam satu kampung atau satu negeri itu tidak ada seorang doktor atau tidak ada ahli fiqh, kemudian rasa nak belajar tentang ilmu tersebut, kita nak belajar ilmu kedoktoran ataupun kita nak belajar ilmu fiqh dahulu, maka Imam Ghazali telah memberi fatwa mengenai isu ini, iaitu wajib kamu belajar ilmu fiqh dahulu berbanding ilmu kedoktoran, kerana ilmu fiqh itu sangat dihajati oleh masyarakat umum. Tidak kiralah orang yang sakit ataupun orang yang sihat memerlukan kepada ilmu fiqh. Orang yang sakit rata-ratanya lebih sedikit berbanding orang yang sihat. Itu adalah analogi Imam Al-Ghazali yang diberikan antara ilmu fiqh dan ilmu kedoktoran pada seseorang yang mana perlu didahulukan untuk menyelesaikan fardu kifayah. Kalau tidak melibatkan macam sekarang ini, kalau tidak belajar ilmu fiqh, maka saya nak belajar ilmu kedoktoran, maka silalah. Kali ini tak jadi masalah. Sekarang, jika seseorang itu wajib mempelajari sama ada ilmu fiqh atau ilmu kedoktoran kerana tidak ada seorang pun yang mahir kedua-duanya dalam kampungnya, jadi yang mana kita nak dahulukan?
kata Imam Ghazali, kita dahulukan ilmu fiqh terlebih dahulu. Okay, kemudian orang sakit. Kalau kita teliti, sebenarnya orang yang sakit juga tidak terlepas untuk berhajat kepada ilmu fiqh. Sebagaimana dia berhajat kepada ilmu-ilmu perubatan juga. Kita kata ada orang yang sakit berhajat kepada ilmu fiqh. Kita kata orang yang sakit berhajat kepada ilmu fiqh. Namun pada waktu yang sama dia berhajat kepada ilmu perubatan kerana dia sakit. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, walau bagaimanapun hajat orang sakit tadi kepada perubatan untuk merawat sakit dia itu hanyalah untuk kehidupan yang fana, iaitu kehidupan yang bakal binasa. Namun hajat orang yang sakit perlu kepada ilmu fiqh untuk memastikan dia pada masa akan datang. Maka sangat jauh jika bandingkan kehidupan ini, maksudnya yang perlu diutamakan kehidupan yang hakiki, yang abadi, berbanding kehidupan yang fana. Kemudian bila kita bandingkan hasil perubatan itu dan hasil mempelajari ilmu fiqh, kamu yakinlah kelebihan antara salah satu hasil tersebut. Kedudukannya sama seperti kelebihan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kelebihan orang yang mengutamakan ilmu fiqh ini dari ilmu perubatan samalah seperti hasilnya sendiri. Kesihatan dan kepandaian mereka. Maksudnya, ilmu fiqh itu kalau kita pandai ilmu fiqh itu kesannya sampai akhirat. Ilmu perubatan itu kalau dah sihat hanyalah sampai di dunia sahaja. Kelebihan itu kepada orang yang belajar ilmu fiqh dari orang yang mengutamakan ilmu perubatan. Kesimpulannya, ilmu kalam ni merupakan salah satu pembahasan mengenai asas-asas agama Islam. Ilmu kalam pastinya cukup penting untuk dibincangkan bagi mereka yang ingin mendalami agama Islam dan menjadi asas untuk mengetahui perkembangan ilmu-ilmu Islam. Kerana itu perlu membincangkan ilmu kalam dalam Islam ini agar kita tidak salah faham dan menjadi tapak ataupun medium yang tepat untuk kita pelajari Islam ini secara menyeluruh. Dengan mempelajari ilmu kalam ini, salah satu faedahnya ialah kita dapat mengetahui asas-asas ilmu atau ajaran Islam, khususnya permasalahan Allah dan Rasul beserta ajaran sejagat. Ilmu kalam ini sudah tentu merupakan ilmu yang mesti yang sesuai dengan realiti secara objektifnya. Oleh sebab itu, tidak perlu risau atau takut sekiranya ayat-ayat yang dikemukakan ataupun hujah-hujah yang dikemukakan berkenaan isu tauhid dapat dipertanggungjawabkannya jika ia bersamaan dengan wahyu atau Al-Quran. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.